A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke Galeri Kasyaf Channel. Okey, apa khabar semua? Nama saya JK, storyteller yang akan menceritakan kepada korang kisah-kisah seram, suspense dan juga misteri untuk hiburan santai korang semua. Firstly, terima kasih pada korang kerana masih sudi nak dengarkan cerita-cerita yang saya sampaikan. Saya doakan agar semua penonton yang menonton dekat video Galeri Kasyaf Channel ni diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Alright, jadi sebelum saya nak mulakan cerita, macam biasa nak minta jasa korang untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ni. Jangan lupa juga untuk tekan on notification bell supaya korang tak terlepas video-video yang terbaru dari channel ni. Jadi pada sesiapa juga yang berminat nak share kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp atau email pada ruangan description yang dah saya sediakan dekat bawah video ni. Okey, untuk kisah kali ni ada beberapa chapter yang akan saya ceritakan untuk kisah kali ni. So, tak nak panjang cerita. Sebelum saya nak mulakan cerita, kita mulakan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jom kita mulakan. Seseorang yang ditimpa ujian, tidak kira dalam bentuk apa sekalipun, adakah mereka akan berubah? Pembersihan syaitan. Kelihatan beberapa motosikal sedang bergerak laju di atas jalan raya. Ada sebahagian daripada mereka yang membuat aksi berbahaya macam wheelie ataupun wekang. Ada juga para penonton yang berada dekat tepi jalan menyokong mereka ni. Tapi walau macam mana pun, sebaik saja tiba dekat satu selekoh, para pelumba-pelumba ni, diorang nampak dua buah kereta peronda polis yang kemudiannya mengejar mereka. Dan pada akhirnya, semua pelumba dan orang yang menyaksikan perlumbaan haram tu ditangkap oleh polis. Ikram, apa nak jadi dengan kamu ni? Berlumba sana sini, membahayakan nyawa kamu, tahu tak? Lepas tu bahayakan orang lain. Lagi satu, buat maksiat pula tu. Kenapa dengan kamu ni? Tengkin Puan Rahimah kepada anaknya Ikram, salah seorang daripada mak rempet yang ditangkap sebelum ni. Ketika itu mereka berada di luar balai polis selepas ibunya terpaksa mengikat jamin anaknya tu kerana takut malu orang akan mengata tentang keluarga mereka ni. Tapi walau macam mana pun, Ikram tak menjawab soalan ibunya tu dan terus masuk ke dalam kereta milik ibu dia. Dan setibanya dekat rumah, Puan Fatimah terus tampak muka anaknya tu. Pam! Kamu jangan kurang ajar, Ikram. Ibu dah bagi semuanya dekat kamu. Duit, harta, rumah. Apa lagi yang kamu tak puas hati? Tengkin Puan Rahimah lagi. Ikram waktu tu terus mendiamkan diri sambil memegang pipi yang ditampar kuat oleh ibunya. Ikram, kamu tahu tak? Jiran-jiran dah mula bercakap pasal kamu, pasal ibu pun, kata Puan Rahimah lagi. Pada waktu tu, barulah Ikram bersuara sambil tergelak sinis. Jadi, ibu lebih pentingkan maruah ibu daripada anak sendiri. Patutlah ayah tinggalkan ibu dengan betina lain. Puan Rahimah bila dengar terus tercabar dengan perlian anaknya tu. Dia kalau boleh nak tampar anaknya lagi, tapi dihalang oleh orang gajinya. Dahlah puan, sudah. Kalau puan terjerit-jerit macam ni, lagilah jiran akan mengumpat nanti. Lepas tu, Ikram terus masuk ke bilik dia sambil menghempaskan pintu dengan kuat sekali. Puan Rahimah pula terduduk dekat atas sofa, pening dengan perbuatan dan sifat anaknya tu. Sabarlah puan. Sekarang ni Ikram tengah melalui fasa sukar dalam hidup dia. Dia masih tak boleh nak terima tu yang puan bercerai dengan Encik Hakim, bekas suami puan. Pembantu rumah tu cuba menenangkan situasi genting tu. Puan Rahimah pula terus menghembuskan nafasnya. Ya, saya tahu. Tapi perkara tu dah 2 tahun berlalu.
Bila dia nak lupakan? Ni, dia tak nampak ke saya ni berusaha nak jaga dia? Dia pun dah boleh bekerja ataupun sambung belajar, kata Puan Rahimah sambil meneguk air kopi yang dihidangkan oleh pembantu rumahnya tu. Pada masa tu, pembantu rumah terus teringatkan sesuatu. Puan, saya teringat 2 bulan lepas kakak saya ada hantar anaknya dekat sebuah pusat pemulihan akhlak dekat Pahang. Baru sehari pergi, anaknya terus berubah 100%. Cuba kalau Puan hantar Ikram dekat tempat tu. Lagipun Ikram kan pernah belajar agama. Pembantu rumah tu cuba memberi cadangan kepada Puan Rahimah. Puan Rahimah bila dengar tu terus diam seketika. Dan lepas beberapa lama, Puan Rahimah bersuara. Okey, boleh juga tu. Kalau macam tu, bagi saya alamat dia, saya nak call. Seminggu kemudiannya, dah sampai pun, kata pemandu peribadi Puan Rahimah kepada tuannya serta anaknya. Ketika itu mereka berada di hadapan pusat pemulihan akhlak Al-Mahrum yang terletak dekat jengka Pahang. Pada waktu tu, Puan Rahimah melihat wajah Ikram yang masam, menunjukkan bahawa dia langsung tak setuju dengan perbuatan ibunya tu. Ikram, ini untuk kebaikan kamu juga. Ibu cuma Ikram yang dulu je, anak baik dan dengar nasihat, kata Puan Rahimah dengan lembut. Tapi Ikram hanya mendiamkan diri sambil keluar terus daripada kereta. Lepas dia ambil beg pakaiannya, dia berkata dekat ibu dia, "Ibu, Ikram yang dulu dah mati lepas ibu berpisah dengan ayah," kata Ikram sebelum dia masuk terus ke dalam bangunan tu. Ibunya bila dengar kata-kata anaknya tu terus terdiam sebelum beredar daripada situ. Setelah disambut oleh beberapa ustaz dan meletakkan beg pakaiannya dekat bilik, Ikram dibawa ke kelas agama. Di situ dia ada lihat beberapa remaja sepertinya sudah berada dekat situ bersama seorang ustaz. "Duduklah Ikram," ujar ustaz tu sambil melihat borang milik Ikram. Ikram kemudiannya melabuhkan punggungnya di sebelah seorang lelaki yang menegur Ikram selepas tu. "Yo, aku Daniel," kata Daniel perlahan. Tapi Ikram tak mempedulikan teguran Daniel tu. "Cih, sombong. Kau tengok tu Ruzain, aku tegur dia buat tak tahu je," kata Daniel yang sedikit marah pada rakan sebelah kirinya tu, Ruzain. "Alah, aku tahu. Dia tu mesti budak kaya. Itu yang sombong," kata Ruzain pula. Pada waktu tu, ustaz memperkenalkan dirinya kepada mereka yang ada dekat situ. "Assalamualaikum semua. Nama saya Ustaz Harun. Umur Ustaz 29 tahun. Dan sejak kamu semua ni masih belum berkenalan, apa kata kalau kamu semua kenalkan diri kamu dan nyatakan sebab kenapa kamu dihantar ke sini," kata Ustaz Harun. "Nama saya Siti Humairah binti Abdul Rahim. Saya dihantar kat sini sebab..." "Aku tahu, sebab kau terlanjur kan?" Ruzain cuba mengacau gadis bernama Umairah tu sambil tergelak-gelak. Apa lagi, terus merah padamlah wajah si Umairah ni. Setelah tu, gadis sebelah Umairah pula memperkenalkan dirinya. "Hai, nama saya Nur Julia binti Yasin. Panggil Julia je. Bagi saya tak buat apa-apa salah pun bila saya kena datang sini. Saya cuma sukakan perempuan je," kata gadis dekat sebelah Umairah. Terdiam mereka yang ada kat situ bila dengar. Masakan tidak, gadis bernama Julia tu bangga dengan nafsu songsangnya tu. Setelah tu, Ruzain dan Daniel memperkenalkan diri mereka juga dengan menyatakan mereka ada kat situ disebabkan penyalahgunaan dadah, dan itulah punca mereka dihantar kat situ. Kamu yang senyap je dari tadi, cepat beritahu siapa nama kamu kat kawan-kawan kamu ni," kata Ustaz Harun kepada seorang lelaki berkepala botak yang berada di hadapan Ikram. "Kawan, jangan mengarutlah. Yelah. Aku Zack, abang besar kawasan ni. Diorang semua tak layak dekat dengan aku," kata seorang lelaki yang bernama Zack ni pula. Gaya dia ni memang betul-betul sombong. Waktu tu, daripada pengamatan Ikram, Zack ni macam orang yang pernah sertai kongsi gelap tau. Setelah tu, tibalah pula giliran si Ikram ni.
Nama aku Muhammad Ikram bin Muhammad Hakim. Itu je, kata Daniel yang heran dengan pengenalan Ikram yang begitu pendek. Tapi macam biasa, Ikram cuma mendiamkan diri saja. Okey, nampaknya semua kita ni dah berkenalan, kan? Semua yang kamu semua tahu, pusat pemulihan dekat sini mampu mengubah remaja yang sesat supaya menemui jalan yang benar semula. Seterusnya mendekatkan diri dengan Tuhan semula. Jadi Ustaz Arab, kamu semua dapat berubah. Ingat, umur kamu semua ni masih muda. Kamu Ustaz Harun. Sebelum habis Ustaz Harun ni bercakap, tiba-tiba seorang wanita datang dan menemui Ustaz Harun ni. Wanita ni kemudiannya menyerahkan sepucuk surat kepada dia. Selepas membaca surat tu, Ustaz Harun terus tersenyum. Hari bertuah untuk kamu semua, kerana kamu semua akan buat tugas yang mendapatkan pahala. Mereka yang ada dekat situ terus macam heran. Tugas apa ni? Sebuah van putih yang dipandu oleh Ustaz Harun terus memecut di atas jalan raya. Tak ada apa-apa pun dekat sekeliling jalan raya ni, melainkan hutan yang sangat tebal. Ustaz, baru hari pertama kita orang datang, dah kena buat kerja amal. Apa? Bersihkan surau? Kata Julia memecah kesunyian. Ya, mereka semua kat situ diarahkan untuk membersihkan sebuah surau yang usang sambil bermalam dekat situ. Alah, nak buat macam mana? Itu arahan pihak atasan. Lagipun kamu semua dilindungi oleh insurans kalau apa-apa jadi. So, janganlah risau, kata Ustaz Harun sambil memandu van tu. Tapi Ustaz, bukan tu... Belum sempat Julia nak menghabiskan ayat dia, kepala dia terkena siku Ruzan yang ketika tu sedang bermain-main dengan Daniel. Weh, sakitlah, tak guna punya laki. Jijik, kata Julia sambil marah dekat mereka ni. Walau macam mana pun, Daniel dan Ruzan ni tak pedulikan kata-kata si gadis ni. Sebaliknya, diorang ni makin rancak bermain. Ish, korang boleh diam tak? Teriak pula Z. Dengan suara garau dan ganas seperti Z ni terus membuatkan mereka yang ada kat situ semua diam. Pada masa yang sama, Ikram memerhatikan Umairah yang hanya duduk mendiamkan diri. Hey Daniel, Umairah tu memang senyap ke dari awal? Kata Ikram kepada Daniel. Oh, pasal awet baru nak tegur aku. Kata Daniel sambil buat suara marah sebelum tersenyum. Tak adalah, gurau je, relax lah. Memang dia tu memang diam je. Dulu masa kat sekolah, semua orang anggap dia ni macam kuat iman lah. Bakal ustazah lah konon. Tup kantoi bai, terlanjur dengan seorang lelaki, kata Daniel. Ikram bila dengar terus hairan. Macam mana Daniel ni boleh tahu cerita tentang Umairah ni? Aku ni duduk dekat kampung dia. Aku dengan Ruzai ni, sebab tu aku tahu. Tapi biasalah, dah terlanjur baru menyesal. Kata Daniel sambil tergelak sinis. Ikram perasan bahawa Umairah sedikit tak selesa dengan cerita Daniel tu. Pada masa yang sama, van mereka tiba-tiba berdentum kuat. Boom! Seperti terlanggar sesuatu. Ustaz Harun terpaksa memberhentikan van dia. Kemudian dia periksa dekat luar sebelum memberitahu bahawa mereka rupa-rupanya terlanggar sekumpulan monyet. Ikram nampak monyet-monyet tu semua dah tak bernyawa. Tapi diorang tak ada pilihan lain. Diorang ni pun bantulah Ustaz mengalihkan bangkai-bangkai haiwan tu sebelum mereka bergerak semula. Ya Allah, Ustaz betul-betul tak sengaja. Maafkan Ustaz. Maaf ya korang semua, kata Ustaz Harun. Mereka yang dekat situ cuma mengangguk sebelum meneruskan perjalanan. Tanpa mereka ketahui, terdapat pergerakan jari bangkai monyet tu. Lepas beberapa lama, mereka akhirnya tiba juga dekat destinasi mereka. Sebuah surau yang terbiar yang berada di dalam hutan. Sambil dorang keluarkan barang-barang mereka, Ruzan bertanya,
Ini surau ke pondok? Nampak terbiar je, usang pula tu. Dulu, surau ni digunakan oleh orang asli yang beragama Islam dekat kawasan ni. Tapi lepas kerajaan membina penempatan baru dan surau baru, mereka dah tak ada datang kat sini lagi. Tapi ini kan rumah Allah. Kita sebagai umat Islam kenalah jaga dengan baik. Terang Ustaz Harun dengan panjang lebar. Mereka semua kat situ diam. Dan lepas tu Ustaz Harun membahagikan tugas mereka untuk membersihkan kawasan tersebut. Namun begitu, sementara mereka ni tengah sibuk buat tugas masing-masing, Ruzain dan Daniel bergerak ke bilik air dan mengeluarkan sepaket syabu ataupun dadah lah. Yes, aku dah tak tahan ni. Tapi kalau kita hisap kat sini, mesti diorang nampak, kata Ruzain. Daniel waktu tu terus buka pintu bilik air dekat situ, tapi terkunci. Aish, macam mana bilik air ni boleh terkunci dari dalam ni? Heran pula si Daniel. Pada masa yang sama, Umairah cuba mengangkat beberapa batang kayu, tapi kekuatannya tak cukup untuk melakukannya. Tak apa, sini, biar aku angkat, kata Ikram, cuba membantu gadis tu. Terima kasih, kata Umairah termalu-malu. Tak payah terima kasih sangat lah. Kau tu perempuan. Apa pun pasal benda yang Dina cerita tadi, Ikram cuba mengalih topik kepada kisah Umairah. Oh, saya tak percaya sangat. Maksud saya, perkara pasal awak terlanjur tu, saya ni dah jumpa ramai orang. Bukan saya nak belagak, tapi saya boleh membezakan orang jahat dan baik, tambah Ikram lagi. Umairah waktu tu cuba menyatakan sesuatu, tapi disampuk oleh Ustaz Harun yang memanggil mereka untuk solat asar. Pada masa yang sama, Ikram didatangi oleh Daniel dan Ruzain. Weh, pelik betul lah. Bilik air kat belakang surau tu terkunci dari dalam, kata Daniel pada Ikram. Apa yang pelik? Bagi aku normal je lah, kata Ikram pula. Ya, aku tahu. Tapi kan, macam mana pintu tu terkunci dari dalam? Pintu tu mana ada tombol? Dan tak ada cara lain nak masuk dalam bilik air tu. Tak ada lubang langsung, bai, kata Ruzaini pula. Ikram terdiam seketika. Pada masa yang sama, dia terus bertanya, yang korang ni nak masuk sana buat apa? Kan ada bilik air lagi satu. Daniel dan Ruzan ni bila dengar macam terus tersenyum. Tak ada apalah. Jadi selesai mereka membersihkan kawasan dekat situ serta mahu membersihkan tubuh mereka, mereka bergilir-gilir lah mandi. Sehinggalah tiba giliran para gadis. Umairah dah bersedia dengan bawa tuala dan pakaian. Namun begitu, Julia yang ikut dari belakang pergi juga sampai ke bilik air. Waktu tu dia bertindak kunci pintu bilik air tu. Segar daripada bau busuk si jantan-jantan tu, kata Julia sambil memerhatikan susuk tubuh Umairah. Julia, awak buat apa ni? Kata Umairah yang agak kerahanan. Janganlah buat suci pula. Kau tahu kan, dari awal lagi aku nampak kau, aku macam dah start suka dengan kau. Suara kau yang perlahan tu, pandangan mata kau tu, aku sukalah kau, kata Julia sambil tu dia memeluk Umairah. Jadi lepas beberapa ketika, Umairah cuba lari tau. Kemudian dia sempat dan berjaya melepaskan diri. Kemudian dia terus lari keluar dari bilik air tu. Memang dia takut lah. Waktu tu bila Julia tak dapat mangsanya ni, yelah dia kan nafsu songsang, memang dia geram lah. Peluang dia dah terlepas. Waktu tu Julia dia rasa macam marah. Kemudian dia melepaskan kemarahannya dengan menumbuk air dekat dalam tak mandi kat situ. Pada masa yang sama, bilik air tu tiba-tiba tertutup sendiri. Bam! Terkejut Julia bila nampak pintu tu tertutup dengan sendiri. Kemudian dia menjerit, Umairah, kau jangan main-main lah. Aku tahu aku salah. Bukalah pintu ni, jerit Julia yang berdapati bila tiba-tiba pintu tu terkunci.
Waktu tu juga kedengaran air berkocak dari dalam tak mandi tu. Dan itu membuatkan Julia tiba-tiba terkejut. Apa tu? Hairan Julia. Sambil tu dia perlahan-lahan menghampiri tak mandi tu dengan perlahan. Kemudian bila dia datang dekat, Julia menjerit selepas sepasang tangan tiba-tiba keluar dari tak mandi tu dan kemudian tarik Julia masuk ke dalam air. Julia cuba meronta-ronta dan dia nampak sepasang wajah wanita dengan tanpa mata. Dan lepas beberapa saat, Julia berhenti meronta. Splash! Julia terus keluar dari tak mandi tu. Sementara tiba-tiba tubuhnya tu menjadi pucat keputihan. Tak lama lepas tu, yang lain-lain ni selesai usrah dan nak menunaikan solat maghrib. Waktu tu Ustaz Harun nak melaungkan azan. Tapi waktu tu dia perasan Julia ni tak ada. Umairah, mana Julia? Kata Ustaz Harun pada Umairah. Dia dekat bilik air. Last tadi saya nampak dekat bilik air tu, saya jumpa dia, kata Umairah dengan suara yang macam agak terketar-ketar. Tak tunggu lama, Umairah ni bila dia teringatkan yang Julia ada buat dekat dia tadi, dia macam serba salah juga nak pergi tengok. Dan last-last dia pun pergi juga. Dan kemudiannya Umairah pun pergilah periksa Julia dekat bilik air. Sebelum dia masuk bilik tu, Umairah macam dengar satu bunyi hirisan tau. Dan ada juga suara Julia yang sayu. Julia, Julia, panggil Umairah sambil buka pintu bilik air. Dia kemudian tiba-tiba nampak Julia berdiri dekat sudut bilik sambil tangannya melakukan sesuatu dekat wajah dia. Julia, apa yang kau buat ni? Kata Umairah. Pada waktu tu Julia memalingkan wajahnya kepada Umairah. Ikut aku ke neraka. Teriak Julia dengan matanya yang dah dicungkil. Umairah nampak 2 biji mata yang dia pegang oleh Julia tu. Ya Allah Julia, apa yang awak buat ni? Julia, jerit Umairah ketakutan. Tubuhnya mula menggeletar melihat gadis di hadapannya tu. Sambil tu Julia yang dah macam kerasukan menelan kedua biji mata dia. Dan waktu tu Julia terus mendekam Umairah. Tolong, tolong! Umairah meminta pertolongan. Suaranya yang kuat tu didengari oleh Ikram dan juga Zaid. Apa lagi, mereka semua terus menuju ke Umairah. Ya Allah, itu yang terucap dari mulut Ustaz Harun apabila melihat keadaan Julia. Ikram pula terus tendang Julia apabila nampak dia ni macam nak menggigit Umairah. Matilah korang, masuklah neraka. Jerit Julia lagi. Mereka yang ada kat situ semua terpaku tau. Masakan tidak, gadis dekat hadapan mereka ni macam seolah-olah dirasuk oleh sesuatu. Dan kemudian Julia cuba menyerang mereka ni lagi. Tapi Zaid dan Ruzain tahan tubuh Julia. Celaka, apa hal ini kuat sangat weh? Jerit Zaid. Sambil tu dia peluk tubuh Julia dari belakang. Pada waktu tu Ustaz Harun bergerak dekat hadapan Julia sambil dia membacakan sesuatu. Pada yang masa yang sama, dia pegang kepala Julia. Tubuh Julia mula menggeletar seakan-akan cacing kepanasan. Celaka, aku takkan. Sebelum sempat Julia berkata-kata, terus Julia ni jatuh pengsan. Cepat, bawa Julia masuk dalam, kata Ustaz Harun kepada Daniel dan Zaid. Mereka yang ada kat situ terus ikut je perintah Ustaz. Pada masa yang sama, Ikram terus menghampiri Umairah. Umairah, awak okey? Kata Ikram. Umairah bila dengar hanya mengangguk perlahan sebelum dia beredar. Ikram kemudiannya menatap dekat kawasan bilik air tu, hairan. Mana mungkin, bisik hati Ikram.
Lepas membaringkan Julia yang masih tak sedarkan diri dekat atas jadah tu, Ustaz Harun cuba menyambung semula solat maghrib, tapi dihalang oleh Zaid dan Ruzain. "Ustaz, macam mana Ustaz boleh bertenang dan terus solat? Julia ni baru je kena rasuk. Kita patut keluar dari tempat ni, Ustaz," kata Zaid yang masih lagi ketakutan akan kejadian tu. "Ai, kata kuat, gangster kongsi gelap. Baru kena benda macam ni dah takut. Relax, semua di bawah kawalan. Apa yang jadi tadi hanya kemalangan, tak ada apa-apa. Lagipun, Julia pun patut tahu bahawa tak elok kalau mandi waktu-waktu maghrib. Kan syaitan suka berkeliaran waktu tu," balas Ustaz Harun dengan tenang. Lagipun, kalau kamu semua yakin dengan kuasa Tuhan, yakin dengan ayat-ayat Tuhan, syaitan tak akan mudah mendekati kamu, tambah Ustaz Harun lagi. Barulah mereka berdua ni tenang lepas dengar ayat-ayat Ustaz tu. Memang betul lah, benda macam dirasuk ni tak mungkin berlaku kalau mereka taat dengan perintah Allah dari awal lagi. Solat, baca Quran. Setelah tu mereka semua teruskan aktiviti solat dan ceramah. Ketika itu Ruzain dan Daniel sekali lagi menyelinap keluar dan menuju ke hutan yang berdekatan. Kau yakin ke nak kena barang tu kat sini? Lepas apa jadi kat Julia tadi, aku rasa macam tak sedar hati lah, Tanya Ruzain kepada Daniel bila waktu tu dia macam takut-takut sambil tu dia melihat kawasan sekeliling. "Halah kau ni, kan Ustaz kata tadi semuanya bawah kawalan. Lagipun, mana ada lagi tempat kita nak isap barang ni?" Daniel waktu tu cuba menenangkan hati membernya tu sambil mengeluarkan plastik syabu tu ataupun dadah. Pada masa tu, tiba-tiba mereka terdengar bunyi semak samun yang bergoyang dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Dan waktu tu mereka nampak ada bayang-bayang yang melompat dekat atas mereka. "Weh, kan aku dah kata, apa tu? Tempat ni berpuaka lah," kata Daniel. Waktu tu semak dekat hadapan diorang ni bergerak dengan betul-betul kuat sampai muncul sebuah makhluk yang keluar depan mereka. "Lah, monyet rupanya," kata Ruzain. Sambil tu dia menghembuskan nafas lega. "Kan aku dah kata, kau ni takut sangat," peli Daniel. Ruzain kemudiannya menghampiri haiwan tu dan kemudian dia duduk kacau-kacau. Sini kau monyet. Berani nak takut aku," kata Ruzain sambil tu dia capai seketul batu. Dan waktu tu dia menyedari ada sesuatu dekat monyet ni. Monyet ni macam berdarah je, kata Ruzain. Dan pada lepas dia cakap tu, terus dia diserang oleh monyet tu juga. Dan terkejut dengan benda tu, Daniel kelang kabut cuba bantu si Ruzain ni, tapi dia pun diserang oleh monyet dari belakang. "Celaka!" jerit Daniel sambil melontar monyet tu. Ruzain pula dicakar bertalu-talu dekat kawasan wajah dia. Okay guys, so itulah dia cerita untuk video kali ini. Sebenarnya kisah ni ada sambungan dia, tapi saya perlukan feedback daripada korang. Kalau korang berminat untuk tahu sambungan dia, InsyaAllah saya akan sambung lagi. So kalau korang berminat, boleh komen-komen, like dan juga beritahulah kalau korang berminat untuk saya sambung cerita ni. Okay. Dan saya harap juga kisah kali ni korang boleh ambil sebagai tibar dan jadikan sebagai pengajaran. So itu saja daripada saya. Harap korang semua tiba. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.